kasih kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Radhi, Imam Besar Masjid Syakir KLCC, semua pegawai masjid yang saya muliakan, Ustaz Syed Syam Al-Idrus, rakan seperjuangan, rakan sparring saya, tuan-tuan sidang hadirin jemaah Jumaat di Masjid Syakirin. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat, berkah dan pengampunan Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini kita sangat bertuah kerana kita terhimpun dalam dua keadaan. Yang pertama adalah kita berada dalam bulan Ramadan, dan yang kedua kita berada pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Kita tidak patut untuk melepaskan peluang berada dalam bulan Ramadan, dan tak lagi apabila kita terhimpun pula pada hari Jumaat hari ini. Sudah pasti kita akan melipat ganda dan apa saja yang kita nak buat sepanjang Ramadan, dan bila masuk hari Jumaat kita lagi nak buat dalam keadaan yang lebih luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini kedua saya dan Ustaz saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan untuk kita bincang tentang expectation, tentang apa yang kita sangka, apa yang kita expect tentang Ramadan kita kali ini. Adakah kita nak jadi orang yang dia sama Ramadan macam lepas, average, sama sahaja, terawih, puasa, boleh, dia sama, atau tahun ini dia ada perkara yang luar biasa yang dia nak buat. Dan yang pertama, kita tak nak sebagai orang-orang masjid macam ni, kita tak nak jadi orang yang lagi teruk daripada tahun lepas. Sama tu pun okey-okey dah, jangan lagi teruk daripada tahun lepas, tapi kita nak yang lebih hebat dan yang lebih baik daripada tahun lepas. Jadi sebagai mukadimah, saya nak cakap sikit pada jalan-jalan ada masjid ni, nak dapat itu susah, dan dia ialah maklumlah kan, businessman lagi, ceramah lagi, nyanyi lagi. Dia akan sama dengan kita hari ini bincang dengan kita dan memberikan panduan kepada kita supaya apa yang boleh kita buat dan apa yang boleh kita buat sepanjang Ramadan. Dan yang paling utama adalah kita nak supaya tahun ini Ramadan yang paling berbeza, the bestest Ramadan. Bagaimana Ustaz saya punya bahasa Inggeris tinggi, the bestest Ramadan, insyaAllah. So silakan saya. Bahasa saya the most bestest Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Banyak Ustaz cari dan puji-puji nak baca makanan kita. Semua yang ada, kita selalu dengar ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan puasa. Dalam bahasa Arab, puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa, siyam. Bila disebut siyam ni, ada satu kes berlaku dekat Mekah dengan sahabat baru ni. Orang Malaysia pergi buat umrah, orang Arab kan dia puasa sunat. Jadi kita maghrib, dia cuma Malaysia dia tunggu maghrib. Orang Arab ni yang buat puasa ni orang Arab ni tanya Malaysia, Siam? No, I'm Malaysian. Jadi dia ingat orang Siam tadi. So dia adalah kutiba alaikumus siyam. Kita selalu sebut Siam maksudnya puasa. Asal makna Siam ialah al-lisan, tahan. Saya selalu buat perumpamaan puasa ni ibadat tekan break. Solat, haji, umrah ini ibadat tekan minyak. Jika kita tekan minyak, kereta berjalan, tekan break, berhentilah. Ibadat tekan minyak, ibadat proceed, ibadat kena buat. Puasa tekan break. Tak faham Ustaz? Gini, solat, kita kena buat apa solat? Kita kena berdiri, rukuk, sujud, solat. Haji, kita kena buat tawaf, rukuk, nonton, ta'alluq, kena buat. Tekan minyak, proses buat. Baca Quran, kena buat. Buka Quran, read the Quran, recite, baca, buat. Dan tuan, puasa, kena buat apa? Siapa puasa dari ni? Cuba puasa dia. Cuba puasa. Puasa tak? InsyaAllah. Buktikan puasa.
Kalau solat kita kena buat seibadat puasa, Allah nak train kita untuk meninggalkan larangan. Siang maknanya Ustaz, kita tahan. Lapar dahaga, nak makan, tak buat. Balik rumah, orang kahwin, tengok muka sendiri, sini nak fikir, tengok kita tahan, nafsu, nak tapi tekan balik. Ibadat puasa sedang mengajar kita tak buat kerana kita buat. Orang buat yang suka mengumpat, kawan kucing dia tipah tu lah, dia tak nak saya puasa hari ni, tak nak. Dia break, dia semua gaya je, tak nak, saya tak nak cakap dengan kawan. Lepas buka boleh, lepas buka boleh pula. Maknanya dia break, dia stop. Kita balik kerja dalam jam, sampai traffic light, lampu kuning, tiba-tiba ada orang potong queue, dia lepas, dia lampu merah, bos. Dia stop, dia break, tak jadi disebut celaka sebab bos. So ibadat puasa latih kita al-imsak, siam, tahan. Ibadat amal semuanya sunat. Di mana senang nak buat ke nak tinggal? Nak buat lebih senang daripada nak tinggal. Nak semuanya gawe lebih senang daripada nak tinggal merokok. Ya, so puasa dia latih kita untuk tinggal apa yang kita nak, stop, tekan break, latih itu. Atau balik rumah. Sekarang maghrib pukul apa? Wow, semua orang tahu maghrib apa. Cuba tanya insyaAllah. Maghrib pukul apa? 8 minit saja. Ramadan tak tahu maghrib. Ambillah contoh 7:30. Kita balik rumah, lapar, dahaga, letih, tengok jam 7:15. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, CCTV tak ada. Kita pun buka sandi, makanan dah ready, nasi, ikan yang berasa, oyang, bulu, boleh nak percaya dia. Dia bagi tahu ready, kita suara lapar, dahaga. Tengok jam 7 subuh, maghrib 7:30, 7 subuh, kita makan tak? Tak makan. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, orang tak ada, makan tak? Tak makan. 7 subuh dia duduk. Nak makan tapi break, tak. Tengok jam 7 dia ambil nasi atau nasi dah minum, dia makan tak. 7:23 dia ambil kuah tengok dia makan, dia makan sama aja. 7:25 tu dia boleh cubit-cubit lalu, tak makan. 7:27 dia ambil, dia main tak makan. 7:30 Allah kasih persoalannya why? Sebab apa dia tak makan 7:25? Kalau dia makan, apa hukumnya? Tolong jangan sebut batal puasa. Kalau dia makan 7:25 haram, dia berdosa. So kita sedang train diri kita tak buat. Kalau buat haram, dosa. Kalau tuan-tuan sekadar sebut batal puasa, Allah je kan. Dia sebut kalau aku makan 7:25 haram, dosa. Jadi aku tak nak buat. Isteri tak nampak, orang tak nampak, Allah tahu Ustaz. So claim overtime tipu, Allah tak tahu. Claim mileage tipu, Allah tak tahu. Kita jaga bahagian purchasing company, suruh orang makan, kita ambil commission, Allah tak tahu. Kita makan, saya bagi job kawan, dia tak tahu, 2-3 juta, kadang ada 10-20 ribu, Allah tak tahu. So Ramadan nak train kita, stop. Nak buat sangat. Itu asyam, maknanya al-imsak, menahan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang suka beli nombor ekor, beli nombor ekor, tuan dapat gaji, masuk magnet body dulu. Bulan Ramadan tak boleh beli nombor ekor, haram. Bulan Ramadan haram beli nombor ekor. Berapa harga dia tu? Berapa harga dia?
lampu yang judi. Tak ada kau. Orang main kau, dia main kau tak kau ni. Jadi ten-ten ke bayar. Ramadan tak nak makan main saja. Ramadan is not. Tak jadi. Jadi trading period sebulan kita nak apply dalam 11 bulan seterusnya. Ustaz saya yang tak sabar nak kongsi dengan kita. Ustaz, saya nak tanya dia. Tiba ni Ramadan ni musim Al-Quran sebut syahrul Ramadan yang dikunsilan di Quran. Ustaz memakai dalam bidang Quran boleh baca pun dah nanti mungkin Ustaz boleh kongsi semangat pada kita untuk semangat lagi dengan Quran. Coba anak pun untuk semangat tadi. Pada ditanya. Okey, tadi saya sebut Ramadan adalah imsak, menahan diri. Itu yang macam mana pula Ustaz? Kalau sebenarnya tak jawab, yang tak tanya sikit. Ada orang bila time imsak tu tak nak makan. Dia bangun pukul 5.30, subuh 5.45 macam tu, atau 5.35 dia bangun, ada 10 minit lagi dah imsak dah Ustaz, apa saya sempat sambung. Dia imsak subuh. Masa tu, komen sikit. Maknanya bila masuk waktu imsak dia tak makan. Tak nak makan. Imsak lampu kuning. Azan subuh lampu merah. Jadi kita lihat ini dia sampai lampu kuning apa? Lagi-lagi juga. Lagi-lagi betul lah. Orang nak cepat-cepat makan stop. Tapi kalau nak lagi selamat, kita stop. Lampu kuning kita bersedia, kita berhenti. Jadi masuk waktu imsak boleh makan lagi. Tapi kita turun biarlah. Tuan ambil Ustaz saya yang sahur, tolong hidupkan sunnah sahur ini. Aman di kalangan kita yang tak sahur. Dia kata saya tak sahur. Okey, jadi je. Dah, kita bersahur sebab sahur itself adalah ibadah. Nabi sebut dalam hadis, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah sahur. Hadis yang lain Nabi kata tasaharu fa inna fis suhuri barakah, bersahurlah sebab orang yang bersahur yang ada berkat. Kejutkan anak isteri orang yang bersahurlah. Ayat tak selera nak sahur Ustaz, tak selera makan nasi, makan kurma. Kurma ni dia punya fruktosa, glukosa dia supaya tenaga segera yang hebat. Makan kurma, minum air. Yang penting bersahur. Kalau boleh makan kurma Nabi, lagi power. Apa kurma Nabi? Ajuah kan? Dekat satu masjid saya tanya, apa nama kurma Nabi? Yusuf Tayo. Sahur. Tapi yang pelik, nasi tak selera, kurma tak selera. Jawab sahur apa? Daging tu banyak. Itu saya tak tahu. Tak tahu lah berkat kita. Hidupkan sunnah sahur. Kejutkan di keluarga. Nabi janji padanya ada berkat. Pun sikit dia dalam usaha Pak sahur ni. Ada orang kita ni. Dia tengok bola, World Cup. 100.5 habis bola. Kawan pasukan yang disokong kalah pula, sedih mana. Brazil lawan Malaysia, Malaysia kalah. Kan Malaysia masuk World Cup 14. So sekarang ni lepas tu 1.5 dia untuk nasi goreng lama. Dia makan nasi goreng pukul 1.30 pagi. Dia lihat sahur. Ikhlas memang dia lihat sahur. Besok nak bangun nasi kau main semua dia. Jadi dia lihat sahur. Saja aku sahur. Si goreng mama 2 rakaat. Dia lihat sahur. Dapat pahala sahur. 1.30 dia lihat nama amal dia lihat sahur 1.30 pagi. Besok bangun nasi kau main semua dia. Dapat tak pahala sahur? Ada aku ada dia ni khilaf ulama KSC. Jawapannya macam ni tuan. Tengok jam pukul 3 petang dengan penuh ikhlas pergi sembahyang sunat duha. Pukul 3 petang kita pergi sembahyang duha. Jadi tak sembahyang duha pada kita. Sahur pukul 1.30 tak jadi sahur. Dah pukul 1.30 apa dia? Siapa? Dia rasa bukan siapa, suffer. Suffering. Sistem beragama ini suffering.
maknanya waktu imsak boleh makan. Sebab ada orang tak bagi jangan makan imsak dah ni. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, antara kebaikan orang berpuasa itu adalah yang melewatkan sahur dan menyegerakan buku. Dan lewat sahur sampai pukul 9.30 pagi. Selagi belum azan dia boleh makan. Lagi lewat lagi bagus. Dalam satu hadis daripada riwayat Anas bin Malik, Zaid bin Sabit sebut, aku makan sahur dengan Rasulullah SAW. Lepas tu aku pun sepanjang subuh dengan Nabi. Sahabat tanya, ya Zaid, berapa jarak tempoh masa antara kamu makan sahur dengan kamu sepanjang subuh dengan Rasulullah? Apa jawab Zaid? 50 ayat dalam Quran. Kita baca ayat Quran 50 ayat. So berapa anggaran masa? 10 minit? 15 minit? Itu waktu yang Nabi dan juga sahabat makan. Berarti ada ketikanya waktu imsak itulah waktu yang baik kita makan. Kerana kalau lewatkan sahur, cumanya adalah tentang pemilihan pemakanan kita waktu itu. Itu yang problem kita. Nak ikut waktu Nabi, tapi kita punya diet tak macam diet Nabi. Nabi hujung-hujung tu makan yang simple je lah. Kita dengan segala yang panggang dan cikang, semua ada bersatu. Mana sempat? Itu yang baru jamaah, baru suap, baru 3 suap, tiba azan. Penuh mulut lagi. Nak telan ke nak luar? Masa azan. Tengah-tengah ayam masak pedas, tengah pedas tu ni. Pedas-pedas, tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak telan ke nak luar? Dalam mulut. Biasa kita telan ke luar? Telan. Pak makan, memang kita telan. So jawapannya yang dalam mulut kita telan. Yang dalam pinggan yang kita telan. Yang dalam pinggan simpan puasa kita. Yang dalam mulut itu boleh kita telan. Setengah orang kata, oh sempat lagi buka air, boleh minum air ni. Sebab belum la ilaha illallah. Itulah ada. Dia imsak itu bermula dengan min tulu al-fajri. Terbit fajar berarti azan subuh tu, bukan habis azan. Imsaku min at-ta'mi wa syarbi min tulu al-fajri ila ghurub asy-syamsi. Itu as-saum. Menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada terbit fajar sampai masuk pada waktu subuh 5.45 sehinggalah kita terkena matahari. Itu cerita pasal imsak. Okey, kita kembali pasal Quran. Orang kata Ramadan bulan puasa. Ramadan bulan pertama adalah bulan Al-Quran. Kalau kita buka dalam Al-Quran, perkataan Ramadan disebut berapa kali dalam Al-Quran? Agak-agak kita lah, jadi kita ingat setakat baca Quran lagi. Kat mana kita jumpa perkataan Ramadan? Sekali saja. Suratul Baqarah ayat 185. Juzuk yang ke-2. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada lagi ayat. Bulan Ramadan Allah sebut. Bulan diturunkan Al-Quran. Allah tak sebut semata-mata syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumus siyam. Tak ada. Bulan Ramadan bulan kamu patut berpuasa. Tetapi Allah combine, Allah sertakan bulan diturunkan Al-Quran dengan bulan Ramadan. Signifikannya adalah pemilihan Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus berlaku pada bulan Ramadan. Allah menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bukan semata-mata puasa yang disebut bulan puasa, bulan puasa. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Macam mana kita hari ini sentiasa hidup Al-Quran dalam hidup kita? Bagaimana kita nak cuba mendekatkan Quran dalam environment kehidupan kita? Kalau kita beralasan, kita kata payah Ustaz nak jaga wudu, saya ni angin banyak, betul-betul susah. Jadi nak pegang masalah susah, nak pegang Quran yang melayan susah Ustaz. Kita tidak ada alasan sebab kita ada smartphone begini. Kita ada telefon pintar. Tidak ada alasan kita nak download software Quran yang free pun banyak yang full version. Kalau yang full version pun $1.99 yang tak sampai $7 pun full version dengan terjemahan
dengan bacaan-bacaan qori dalam itu semua ada. Kita tidak ada alasan nak download Al-Quran dalam smartphone. Bagi yang pakai telefon pintar, kalau yang pakai telefon jahil itu susah. Yang tahu kita tidak ada Al-Quran, so kita ada alasan itu. So sekarang ni tuan, kita ada Al-Quran dalam telefon. Tak ada sembahyang, bukan telefon sampai sembahyang. Memang sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah ada dulu. Sebaik-baiknya adalah untuk Al-Quran. Sebaik-baiknya adalah menghadap kiblat. Memang itu sebaik-baiknya kalau kita mengharapkan itu baru kita baca, memang kita akan beralasan susah baca. Maka sebenarnya kita tidak ada alasan. Yang wajib untuk memegang Al-Quran dengan ada wudu, kalau pegang mushaf yang lain. Pegang smartphone tak ada wudu, tak boleh baca. Tak tahu orang. Hampir orang perempuan rumah kita tak sempat pakai tidur sampai atas katil jadi baca boleh, tak ada masalah. Kita menhidup Al-Quran dalam persekitaran kita. Di mana-mana saja boleh pulang Allah. Mungkin radio kita selama ni kita dengar macam lagu ke apa ke. Mungkin Ramadan adalah bulan yang kita praktis untuk sini Quran di dalam. Tak sempat baca itu lah. Sini baca sini dia lagi. Tak bacaan ini satu. Semua itu kita menghidupkan Quran dengan bahan kita pada bulan Ramadan. So pada saya kita menghidupkan Quran dalam 4 keadaan. Yang pertama dari sudut bacaan. Quran kita baca. Tuan, kita kena rasa sedih kalau kita umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tapi tak pandai baca Quran. Dan kita jangan rasa syok pula. Saya boleh baca kan? Memang boleh baca, tapi sekadar boleh. Quran bukan sekadar boleh baca, dia kena betul baca. Tajwidnya, hukum-hukum hakamatnya, lagu yang betul, lahjah Arab yang betul, barulah kita nak membaca Al-Quran. Kita hanya pandai baca surat khabar. Expert kita baca surat khabar. Habis bahasa Melayu, bahasa Inggeris pula kita baca. Seawal umur 20-30 tahun dah pandai expert dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi tak rasa sedih tiba-tiba karangan ataupun tulisan ataupun wahyu daripada Allah kita tak mampu nak baca itu. Tergagap-gagap sebagai contoh. Malah kita rasa stres tengok anak baca Quran. Sebelum stres kita anak streskan diri sendiri. Adakah aku sudah mampu baca Quran? Dia benar betul. Dan kita betul-betul baca dari umur kita 50 tahun, 60 tahun tak ada baca, kita tak terlambat. Malu nak datang masjid, Pak Tuan dia malu. Saya tak nak tadarus sebab saya malu satu orang cakap saya. Dia sedar diri dia malu ketika baca Quran. Tapi tanya menyanyi, dia tak sedar diri. Pernah tengok kilauan Bollywood? Pernah tengok? Jangan tengok dalam majlis tu, tengok yang datang audition. Dia sedar suara tak sedap pula, dia orang sumbang teruk. Dan yang datang tengok pula satu mall tengok, shopping mall tengok dia audition. Dia tahu suara dia teruk, tapi dia nak juga perform. Sebab apa? Dia tak sedar diri suara dia teruk. Tapi Pak Quran cepat dia sedar diri. Saya tak nak tadarus. Ada tadarus tu satu grup ada 5-6 orang. Dia malu nak baca Quran. Alasannya adalah kerana dia malu nak dapat reward daripada Allah. Dia dah membayangkan kilauan itu rewardnya Camry. Aku tidaklah sedap cerita lain pada tahun tu nasib dapat Camry. Umur 70 tahun dapat Camry. Agak 40 tahun dia pakai Camry. Tapi dia kejar yang tu. Tuan, Quran dia rasa malu. Dia alasan tak nak pergi masjid kelas Quran malu ustaz nanti pergi tentu. Kita tak ada alasan. Tak betul ke bacaan kita dia panggil ustaz datang rumah. Okay? Akhirnya ada ustaz dia datang rumah sanggup dia bawa foto jauh-jauh jauh-jauh pergi rumah. Dan ustaz kan akan demand, dia tak akan minta. Ustaz berapa nak bayar ustaz ni sebulan. Kalau jawab ni tak apalah bagi dia. Itu skrip. Ustaz selalu bagi lah. Apa dia bagi? Ustaz kan ada kelas. Dia orang bagi RM10 tu. RM10 je kelas. RM10 ustaz dia banyak kan. Ustaz dia kan zuhud. Dia kan tak pakai kereta. Dia kan terbang. Dia kan tak pakai ni pos itu. Jadi beri RM10 cukup lah. Ustaz dia datang rumah. Kenapa? Sebab alasan kita nak pergi tempat orang susah. Malu. Ustaz datang rumah. Kita bayar. Ustaz akan terima apa yang kita bayar. Tapi insyaAllah kita akan datang. Kalau lepas tu tiba-tiba dia beri alasan syukur, kereta rosak, maknanya bayaran tak cukup. Kita tak kata sikit sangat, tak kata. Tapi kalau dia banyak alasan, ada sikit.
Betul menurut Allah, kita tidak ada alasan nak baca. Baca biasa kena je. Saya sebut sebagai quotation terus. Nak lagu Mekah ni quotation, nak lagu Madinah ni quotation. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, orang sanggup keluar menentukan antara sekolah piano, antara masuk kelas-kelas benda RM100, lepas tu charge Quran RM1 kelas mahal. Kelas piano kau fikir, masuk kelas yang mahal kau fikir. Kelas 2 kali seminggu, sekali kelas lebih 2 jam je. Macam lagi susah nak naik lift, nak parking mall lagi, naik lift lagi. Ada orang kelas Quran masjid free, tak nak masuk, tapi disambut kalau dia ikut kelas-kelas lain. Itu yang pertama, dia tak rasa segan, dia tak pandai baca Quran. Itu yang pertama, kena pandai baca. Kalau kita dah pandai baca, tolong upgrade bulan Ramadan. Bulan tu kita bukan sekadar pandai, hukum tajwid kita betul. Dan bulan lagu lah. Itulah lagu yang kita baca daripada belajar di Jahannam sampai umur 60 tahun. Itulah lagu kita. Oleh kita upgrade bulan Ramadan. Kita ada YouTube hari ni, type dia, share apa semua keluar. Tiru lagu. Susah pun. Sebab lagu ni kita tak pandai nak lagu sendiri, tiru. Dan saya yakin kita orang Malaysia ni pandai nak buat lagu. Jangan beri alasan tak pandai baca Quran, tak pandai lagu. Sebab tak nak tiru. Tiru. Ya? Itu pembacaan. Yang kedua, Ramadan dengan Al-Quran adalah dari sudut hafazan. Kita jadikan peluang bulan Ramadan untuk kita nak hafaz Quran. Bukan nak apa 30 juzuk. Begitu kita tambah, ambil peluang cari surah-surah lain yang kita jarang baca ketika sembahyang, kita baca dalam Ramadan. Cuba hafal sikit, ulang kaji sikit, dan kita baca dalam sembahyang. Juzuk amma. Kan? Proses saya di sembahyang Zuhur biasanya contohnya Qul Allah. Mai asar kuliah Qul Allah. Kan? Itu surah yang kita selalu baca. Berapa surah kita? Al-Tarakan, Al-Masyrah, Qul Allah, Al-Falaq, Al-Nas. Pergi contohnya. Itu kan yang selalu kita baca. Kan? 20 tahun kita saja. Saya biasa pada tu rukuk. Itu hebat itu. Lepas tu bila tengok orang semayang cepat, jangan kata dia pemalas tak. Berarti dia pandai dia mana wajib dia mana sunat. Pemalas dulu. Baik. Boleh orang cakap. Ada orang 20 tahun dia semayang, 20 tahun surah tu dah dia baca. Dia semayang dekat rumah ni, makmum dia, isteri dia dah boleh baca 20 tahun baca surah tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isteri kat belakang berperempuan. Ni mesti nak kahwin ni, mesti nak kahwin. Isteri dia boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna betul. Isteri tak khusyuk kat belakang. 20 tahun aku kahwin dengan suami ni, Allah nak tanya tak habis. Upgrade. Sekurang-kurangnya tiba-tiba Ramadan kali ini bayar mesti tiba-tiba dengar baca surah lain kita tak pernah dulu. Macam dalam sembahyang, macam tu orang dalam sembahyang. Tiba-tiba baca surah Baqarah. Banyak surah-surah lain kita jarang baca. Tolong baca kita Ramadan dalam sembahyang. Upgrade hafazan. Kerana hafazan cara nak bagi ingat adalah kita boleh baca dalam sembahyang. Kita hafal dengan luar sembahyang. Dan kita cuba apply dalam sembahyang. InsyaAllah kalau kita lancar dalam sembahyang, insyaAllah kita akan itu. Itu kaedah hafazan. Dua lagi yang kita nak sebut tentang Quran lepas ni iaitu tentang bagaimana kita nak faham Quran dan perlu nak amal Quran. Itu insyaAllah saya nak bagi dulu Ustaz saya bagi dia relax mengaji. So Ustaz, kita nak supaya kita tahu ni, nak cuba betulkan yang biasa dan biasa ni. Kita expert dah puasa, expert dah puasa benda dengan bidang expert. Ustaz tahu dah buat Ramadan. Okey, expert tak semestinya betul. Berapa ramai orang pandai bawa kereta, tak semestinya dia betul bawa kereta. Berapa ramai orang ada salah. So sekarang saya kita nak betulkan yang biasa dan biasa. Bagaimana kita nak jadikan puasa kita berkualitas
puasa kita berkualiti base kepada ilmu. Alhamdulillah sekarang majlis-majlis ilmu banyak. Tuan pen masih sikit duduk di alhamdulillah kita dekat masjid KSCC di tiap hari. Tiap hari kan. Alhamdulillah kita tak pergi lunch dah. Datang sini duduk. Kadang-kadang Ustaz dengar Ustaz cakap puasa juga. Ulang puasa tak apa. Repetition is mother of knowledge. Ulang supaya melekat kepada kita. Ibadah mesti berdasarkan ilmu. Itu nak tingkatkan kualiti. Jadi satu isu pula sekarang banyak masjid nak terawih 20 ke terawih 18 ke setengah. Timbul pula isu. Macam mana kita nak handle isu ini dengan ilmu? Dah tak 20 ke 8. Yang nampak 20 kata kita bulan Ramadan ni masa ni nak semayang banyak pun waktu lain tak ada lah semayang banyak. Yang 8 kata kita buat 8 buat dah sikit dapat 2 pahala. Ada semayang dapat, ada majlis pun dapat. Yang 20 kata dah nak majlis pun pagi boleh, zuhur boleh, bulan lain boleh. Ni Ramadan ni kita nak semayang 20 rakaat masa lain tak ada dah. Yang 8 kata nak buat 20 balik sambung lagi. 20 kata dah balik tak sambung dah. 8 kata kau yang mana sunnah sambung. Gaduh. Dah ada dalam masjid kat ramai dah gaduh isu 8 ke 20. Yang lagi teruk gaduh 8 dan mana tadi kau main berapa? Oh tak sempat pergi shopping. Tanya ada apa? Barang dia nombor 1. Nanti tak ada lagi bulan Syawal gaduh pula. Nak puasa tak? Qada dulu ke sunat dulu ke sekaligus? Gaduh pula. Tanya kalau puasa berbalik dah pun senang. Baki 6 hari ini. Sebab gaduh semangat. Setentu mana yang lebih Allah? 20 ke 18 dan setengah? Ustaz jangan tanya gitu ya. Ustaz jawab dah lah. Kita tengah hari ini kita selesai masalah ini, insya-Allah. Ada 20 atau 18 dan setengah yang lebih afdal. Apa nak suspend ke? Yang lebih afdal ialah yang lebih ikhlas, yang lebih khusyuk dalam ibadah itu. Itu yang di antara tanda ikhlas, dia tak sibuk nak condemn orang lain. You nak buat 20, saya nak buat 8. Kau nak buat 20, sila nak. Saya nak buat 20, kau nak buat 8. Tak tahu. Yang afdal, yang penting keikhlasan kita kepada Allah. Yang penting yang lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Kalau semayang 20 rakaat gawe, pukul 9 suku siap dah. Mina suku siap dah 20 rakaat. Siap cik-cik kat belakang. Sejauh tu imam lanjut. Ya, rupanya tu imam nak balik tengok highlight World Cup. Jadi yang penting keikhlasan ibadat kita berkualiti. Tapi cubalah kalau saya syurkan sangat sebab kita punya point nak sempurna, tingkat kualiti ibadat mesti base pada ilmu. Cubalah untuk hadiri majlis ilmu. Zuhur ada, tiap-tiap hari tahu dah masjidnya ada, kita turun awal sikit. Boleh rehat dengar ilmu. Ustaz saya datang dah dengan rupiah, saya tertidur. Tuan tidur dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Buat cepat nyambung semangat dia. InsyaAllah dapat pahala. Allah tahu kita letih kerja lagi malam tak ada bangun awal. Lepas tu letih tak mengaku. Tak apalah, Allah tahu lah. Tapi yang tak tidur lagi banyak pahala. Dan janganlah pula kalau itu okey lah Ustaz, saya kata tidur di situ background okey. Dia tak payahlah dengan itu. Tapi hadirilah. Kalau mungkin balik tak sempat cari tempat-tempat lain yang ada majlis. Kuala Lumpur, Selangor sekarang meriah dengan majlis. Ustaz-ustaz ramai dah tapi tak cukup lagi. Jadi gelombang sekarang. Gelombang orang minat majlis ini. Kalau kita tak terlibat, kita rugi. Dan saya sangat seronok. Sekarang ni bila buat
pilihan, ada forum. Dulu orang dewasa yang sekarang kawan sahabat-sahabat kita orang muda pula. Orang muda yang semangat hadir share kat luar, kat WhatsApp, kat Facebook, share poin-poin dia. Ustaz nak kuliah ni, dulu saya tak boleh kalau tak sekadar orang main telefon. Apa juga dalam isi. Rupanya dia take note. Tak ada rasa nak main telefon. Take note. Habis dah sekadar tunggu kat WhatsApp dulu dah. Alhamdulillah. Seronok. Jadi sekarang ni jadi fenomena majlis ini. Kalau kita tak terlibat, kita yang rugi. Mak rempik. Ustaz, saya sekarang rempik ke masjid sekarang. Saya ikut program masjid Ustaz. Masjid buat kuliah, masjid buat qiyamul lail. Saya ikut Ustaz, ada rempik. Kita orang semayang salat sunat tajwid Ustaz. Tajwid tu. Kita baguslah semayang tajwid. Berapa rakaat? 4 Ustaz. Bagus. Dia nak cerita semayang tahajud. Jadi semayang tajwid. Kita orang Ustaz doa masjid buat kemudahan, nasihat anak-anak muda yang tinggi. Kita melaksanakan amal ma'ruf munkar nakir Ustaz. Betul, bagus amal munkar nakir betul. Kalau nak betul bagi maknanya sekarang sahabat-sahabat kita muda alhamdulillah kita share. Ada yang seorang tu dia pergi hujung bulan, dia pergi ke masjid-masjid, dia pergi snap jadual kuliah sebulan. Awal bulan dia masjid ni dia masjid ni dia setiap hari dia update jadual kuliah. Masjid Subah ustaz ni, masjid Shahlan ustaz ni, surau ni ustaz. Dia update semua. Jadi jadual sebulan dia dah ada. Setiap hari dia update. Mana orang tak boleh pilih nak ustaz mana. Oh ni kat kawasan ustaz, ni kawasan rumah. Oh ni ustaz kat sini kan. Allah. Masing-masing punya peranan masing-masing. Saya tanya dia, oh buat dia tiap bulan, semangat ni. Yelah Ustaz, saya nak cakap apa tak lagi tidak. Saya tak tahu ngomong, agak dapat tempat pahala. Allah. So, kita ada teknologi yang ada orang pakai ini, kita boleh plus problem-problem dia boleh ngomong. Bayangkan yang tuan-tuan dia promo. Ada orang tengok dia pun dia pakai tak. Ada kawan Ustaz, ada orang Ustaz, saya kan SMN bagi tahu ceramah ni 20 orang saya SMN. Dia datang 4 je. Yang 4 tu 2 tidur, 2 dengar. Tak apa, Allah pilih semua. Dah bayangkan 2 yang dengar tu dia ambil benefit, dia amal. Takkan kita dapat saham pahala yang berpanjangan. Ilmu, dengan ilmu tingkatkan tarawih. Kita nak sebut satu-satu tarawih, kita nak sebut doa. Saya nak sebut last. Antara kelebihan Ramadan ini khususnya orang yang berpuasa, ada satu saat yang doa sangat mustajab. Bila Nabi sebut dalam hadis lis-shaimi da'watun la turaddu 'inda fitri. Bagi orang yang puasa ada satu doa yang tidak ditolak ketika hampir berbuka. Maknanya hampir berbuka itu waktu yang mustajab. Doa dekat nak berbuka 10-15 minit itu waktu mustajab. Di antara doa yang Nabi ajar, bila Nabi sebut pada Ramadan, pada doa, pada Lailatul Qadar, Aisyah datang tanya Rasulullah, bila saya dapat Lailatul Qadar saya nak baca apa? Rasulullah mengajar pada Aisyah satu doa. Tengah hari ini saya nak share ramai tak tahu ni, tapi kita share. Kita cuba baca sekali ramai. Siapa ada telefon nak rakam. Lepas ni play, hafal kan. Doa ni pendek. Sebab apa saya sebut kalau ada telefon? Sebab ramai masjid-masjid bila kita share lepas mayang, Ustaz boleh tulis doa ni. Ustaz sekali lagi, tak payah beli telefon mahal-mahal, guna untuk bantu ibadah. Tak payah sembunyi-sembunyi rakam. Buat gini pun boleh. Kita baca dalam. Siapa nak rakam. Siapa nak terus hafal. Sebab doa ni special. Purposely nanti ajar pada Aisyah. Aisyah kata Rasulullah, saya nak baca doa apa? Rasulullah kata, quli, bacalah wahai Aisyah. Ini doa. Kita baca sama-sama ya. Untuk ingat. Allah kasih untuk bukan. Allah telah bukan. Allahumma macam tak makan sahur je. Sekali lagi. Kita baca gambar-gambar. Yang nak rakam. Kita baca gambar. Allahumma innaka
Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, kau suka mengampunkan dosa. Fa'fu anni, ampunkan dosa-dosa. Climax Ramadan, Lailatul Qadar. Climax Lailatul Qadar, mohon al-maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan baca sekali, ramai-ramai baca sendiri. 1, 2, 3, silakan. Allahumma kuat je boleh. Belakang bonus sekali. Itulah kelebihan ayat rakam tadi. Okey, stop. Bani nak apa balik doa ni kan dia beri untuk dia amal. Nak bagi banyak pahala, share kat kawan-kawan. Saya pun boleh tumpang pahala kalau dah faham amal, kita boleh share pahala. Di ujung ni saya pernah datang sini bulan 5 dulu. Saya pernah cerita panjang, saya dah cerita panjang lah. Usaha yang saya buat dengan Ustaz Asmi Bollywood, Ustaz Terhari, kita mula dengan ajar masyarakat amalkan makanan sunnah. Dulu saya sebut kat sini mandi lupa dari zaman apa tu saudara. Ada saya bawa kat bawah sana, kat pokok bawah dekat sana. Siapa-siapa yang nak bolehlah tengok selepas main Jumaat nanti. Amalkan ketika bersahur, bagus membantu detoxification proses. Wallahu a'lam. Ustaz Syarizan, silakan sambung sikit dengan penutup anak ayat. Okey. Terima kasih banyak saya Malaysia. Fikir habis tu. Untuk bulan tu. Okey. Dalam masa sikit lagi bagaimana kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Kita zuhur 1:20 kan? Betul. Okey. Dari 5 minit lebih sikit tentang kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Pertama tadi kita baca. Tak baca kita dengar. Yang kedua adalah kita hafaz. Kita baca dan kita cukup ingat dan kita praktis apa yang kita ingat itu dalam sembahyang. Yang ketiga adalah step kita adalah faham. Bagaimana kita faham Al-Quran. Kita hanya sembahyang tarawih. Okay? Fokus salat tarawih kita bukan semata-mata 80 rakaat. Tetapi di sebalik pada tarawih itu sebenarnya banyak benda kesan daripada tarawih. Itu fokus utama kita. Antara kesan salat tarawih itu adalah kita faham apa yang kita dapat sepanjang kita rukuk sujud pun. Antaranya apa yang kita dapat bukan apa yang dibaca oleh imam ketika sembahyang. Tentang sembahyang tarawih semalam. Siapa juga boleh katakan cerita sinopsis apa yang didapat 8 rakaat semalam. Saya bagi hadiah cukup mari untuk saya. Semua sendiri. Siapa yang boleh bagi sikit review sikit je apa dia dapat semalam dan tarawih 8 rakaat. Aduh, betul bangun nanya nanti. Siapa yang dapat sedap? Okey, mana semua orang kalah. Okey. Tuan-tuan dalam hati Allah sekalian, kita faham Supaya tak ada jawab kalau kena bagi madu itu boleh. Okey. So sekarang ni kita nak faham apa yang kita baca. Itu setiap kita dalam tiga. Kita baca selalu hafal dan faham kita tak faham. Ramadan waktu kita cuba nak faham. Ada setengah masjid. Saya tak silap dia area Damansara Salam pertama betul contoh. Saya pernah attend sebagai tamu masjid itu yang terawih. Dia sebelum lepas Malaysia pagi ni dan sebelum nak start solat tarawih bangun imam, okey dia buat preview. Malam ni insya-Allah kita akan sembahyang 8 rakaat daripada juzuk yang ketiga hingga pertengahan juzuk yang keempat. Lebih kurang apa yang terkandung dalam apa yang kita baca ini adalah cerita kisah tentang Bani Israel, tentang ini. Dia buat sikit supaya sekurang-kurangnya kita taklah terlalu merewang kita. Contohnya dengan Bani Israel, kita ingat Bani Israel. Dengan perkataan Musa, kita ingat kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dengan perkataan kufur, kita ingat orang kafir. Kerana nak faham semua susah, tapi keyword, dengar sikit satu keyword dan teringat preview tadi, oh kita boleh cuba absorb apa yang imam baca. Kita nak semua susah. Dan imam di Masjidil Haram, bila mana dibaca Syekh Abdul Sudais jangankan Lailatul Qadar, jangankan tarawih dan tahajud tengah malam. Sembahyang maghrib yang biasa setiap hari ni pun mesti sikit nangis. Apatah lagi tanya tarawih lah, tambah pula 10 bulan akhir. Fatihah tu lama tak boleh habis sebab dia berhenti sebab nangis. Apatah lagi bila baca ayat-ayat tentang kiamat, ayat-ayat tentang yang menyedihkan, maka dia akan menangis. Apa yang akan menangis? Kita menangis tak? Kita menangis sebab orang menangis. Kita menangis sebab imam tak berokok. Aku ni dah tahu.
ada Android dan software yang kita ada, please tolong download sekarang, free ada. Wi-Fi ada, 3G ada, tolong download free. Yang bukan full version. Full version paling mahal setakat yang saya makan 3.99 dolar. Paling mahal. Average mereka 1.99. Dan baca macam mana software kita makan. Kita sekalian kita faham. Bila kita faham dari kita besar, itu antara kehebatan dari salat tarawih. Kita faham. Kadang-kadang kita temui jawapan dalam itu. Kita tengah ada masalah, tiba-tiba dengar imam tu baca tengah masalah ni, anak sakit ke, ada isteri, tiba-tiba dengar Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Anak sakit ke hospital, tiba-tiba dengar ayat itu, Allah kata minta tolonglah dengan Allah dengan cara sabar, dengan cara mendirikan salat. Benda ini memang susah. Wa innaha lakabiratun. Nak buat benda ini memang susah, melainkan orang itu khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Iaitu orang yang sangka, yang sentiasa sedar diri yang dia akan bertemu dengan Tuhan. Seru betul lah anak sakit, gaduh suami isteri, sabarnya, bersemayam, menangis bersemayam. Sebab dia faham. Dan kadang-kadang ditemui banyak jawapan dalam itu. Kadang faham. Itu kesan salat. Kerana kita faham, kita berdoa. Kesan doa kita kadang-kadang kita faham apa yang kita minta. Dan saya ingat dulu kita pernah dulu kan pasal doa dulu. Antara kualiti doa, cara nak bagi doa makbul, kenapa doa ditolak, antara sebab tak faham apa yang kita minta. Dan kita komplain kepada Allah doa tak makbul. Kerana kita terlupa cara Allah mengabulkan doa. Fokus kita adalah kita faham apa yang kita dengar daripada Quran apa yang kita baca. Kita belajar bahasa Arab ini bukan sebagai pakai cakap Arab. Kita bukan kahwin dengan orang Arab, kita bukan dituliskan. Kita belajar bahasa Arab supaya kita faham apa kita baca dalam sembahyang, apa kita faham kita baca dalam Quran, kita faham apa yang kita baca dalam Quran. Itu prioriti keutamaan kita belajar bahasa Arab. Ini tuan-tuan, pemahaman itu penting. So, main tarawih pun kita malam ni jumpa imam macam tanya malam ni nak baca surah pun buat standard sikit, supaya ada kualiti dalam tarawih kita pun. So, yang terakhir adalah pengamalan. Kita mengamalkan apa yang kita faham. Kerana ada orang yang baca Quran, kamin qari'in yaqra'ul Quran wa Quran yal'anu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, bahawa ramai yang pandai baca Quran, ramai yang baca Quran, tapi Quran laknat dia sebab dia tak amal. Tang ni dia ambil, kalau tak orang dia dulu, biar dulu ayam wajib, puasa wajib, dia ambil puasa semua anak isteri puasa, tapi isteri tak orang apa relax dulu. Baca Quran semua, dia baca sungguh-sungguh dia terdarus isteri tak orang, anak-anak dia biar rumah tak orang. Quran yang dia baca, yang dia kata dapatkan sarung, dapat buku telur tu, Quran itu yang melaknat dia sebab dia tak nak praktis, tak nak amal apa yang dibaca, yang dipaham. Tuan-tuan dan puan sekalian, kesimpulan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang paling baik untuk kita dan kita berhajat. Kita dalam minggu yang pertama dari Ramadan, kita expect Ramadan. Expectation kita adalah kita nak ni yang paling baik. Dan kita cuba berazam ini lebih baik daripada tahun lepas. Dan kita tak nak jadi orang yang malang dan lebih teruk daripada tahun lepas. Nak lebih baik, kena duduk dalam suasana yang baik. Kalau kita rasa duduk ke rumah tak dapat, duduk masjid yang berlama, insyaAllah kita akan jadi lebih baik. Tak rasa kat masjid ni tak jadi, cari masjid yang kita rasa lebih baik, yang saya sebut tadi khusyuk seperti, yang ikhlas seperti. Walaupun kita tak imarahkan masjid kita kadang-kadang kerana kita rasa barang yang tak bagus, kita sanggup pergi masjid lain, tidak ada masalah. Tapi yang penting jaga juga hubungan baik dengan jemaah masjid itu. Jangan tinggal terus masjid itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada saya yang sudi kita hari ini. Lepas ini teman-teman yang free boleh dah makan tengah hari Ustaz, dia boleh free hari ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita akan berkhutbah dan untuk ini Mufti Men, seorang mufti daripada Zimbabwe yang sangat terkenal, dia datang buat di Malaysia. Dia akan jadi berkhutbah hari ini dan juga akan jemaah solat Jumaat kita pada hari ini. Tuan-tuan dalam fokus ke khutbah hari ini insyaAllah. Dan harap
bermanfaat dan Ramadan kita yang paling quality insyaallah. Qul hadza astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.